Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kata pengarang, waqala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihima wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Abdul Ghani bin Yahya dan Syekh Umar bin Yusuf rahimahumullah subhanahu wa ta'ala, yang ke-13 yakni ala tartibi dzikri. Yang ke-13 yakni ala sabili tartibi dzikri, atas dasar tertib zikir, sebutan tertib. Maka yang ke-13-nya dipanggil al-kalamu. Okey. Dipanggil apa? Al-kalam. Artinya, arti al-kalamu berkata-kata Tuhan. Berkata-kata yakni Allah Ta'ala bersifat berkata, dengan sifat berkata itu Allah Ta'ala berkata-kata. Sebab bila sebut berkata-kata, maka berkata-kata itu merujuk kepada berhuruf dan bersuara. Bila merujuk kepada berhuruf dan bersuara, maka itu dipanggil hadas, suatu perbuatan, satu perkara hadas, ataupun dipanggil amrun i'tibari. Macam kita kata perbuatan itu ialah hadas ataupun amrun i'tibari. Amrun i'tibari maknanya dia tu bukan wujudi. Berkata-kata bukan wujudi. Yang sedangkan kita bahaslah sifat ma'ni ialah sifat yang wujudi, yang zati, yang bangsa zat, yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun takallum ataupun berkata-kata itu dia berhuruf dan bersuara. Bila berhuruf dan bersuara maknanya dia baru hadas. Tu bila hadas itu bukannya sifat ma'ani. Sifat ma'ani qadim, lagi pula qaimatun, ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana kita kata itu merupakan sifat ma'ani? Maka tak kenalah sifat ma'ani itu. Jadi terjemahan perkata dinamakan kalam ismi. Dikatakan apa? Kalam ismi. Itu bukan pada rahimahullahu ta'ala sahaja yang kata kalam ismi itu. Dalam Hasyiah Al-Amir ala Syarah Jawharatul Tauhid Al-Imam Abdul Salam Ibn Imam Abdul Salam Hasyiah Al-Amir ala Syarah ataupun ala Ithafil Murid, syarah kepada Jawharatul Tauhid karangan Al-Imam Al-Amir tadi tu, atas mensyarahkan kepada Al-Imam Abdul Salam bin Ibrahim Al-Laqari, anak kepada Al-Imam Ibrahim Al-Laqari. Dia pun kata kalam ismi, adanya ismi. Tu dalam Hasyiah As-Suhaimi ala Hidhidi, syarah kepada Ummil Barahin, katakan bahwasanya idza utliqas sifat
fal muradu bihi alismu. Fal muradu bihi alismu idza utliqa as-sifat fal muradu bihi alismu. Itu dalam Hasyiah As-Suhaimi. Apabila diitlaqkan nama sifat, maka muradnya dengan dia, dengan kata sifat itu alismu, ialah ismi. Alismu isim lah, yakni ismi lah, bangsa isim. Okey. Jadi bukan pada ayat dia kata gitu. Hasyiah pun ada. Sifat perkata atau dipanggil kalam ismi, juga dipanggil kalam nafsi. Yang mana kalam ismi dan kalam nafsi ini ialah mabda', dia panggil mabda', yakni tempat timbul, tempat terbit untuk berkata-kata, dan tempat terbit hasil daripada berkata-kata yang dinamakan perkataan. Nak hasilkan berkata-kata, nak hasilkan perkataan, mestilah ada dari mabda', tempat timbul mabda' ni, atau nisbah Allah Ta'ala kalam ismi atau kalam nafsi. Kita kalam ismi, kalam nafsi, mabda' kita Allah Ta'ala letak di tekak kita. Yang bernama sifat perkata tu, dengan sifat perkata Allah kita ni boleh berkata-kata. Okey. Tu kita bahas tadi tu. Hasyiah adalah hasyiah tu. Hasyiah Amir pun kata ada ismi, dan Hasyiah As-Suhaimi pun kata idza utliqas sifat fal muradu bihi, maka murad dengan dia itu alismu, iaitu ismi. Bila sebut sifat, yakni sifat ma'ni, maka dia tertuju kepada alismu, ismi, dengan makna ada di zat Allah Ta'ala. Adapun berkata-kata di sini ialah suatu hadath. Bila hadath dia amrun i'tibari, lagi pula dia itu baharu. Berkata-kata Allah baharu. Jadi sifat ma'ani bukan bicara sifat yang baharu, lagi pula bukan bicara sifatul fi'li, bahkan bicara sifatul dhati. Sebab apa dia panggil al-ismi? Sebab isim, isim ta'rif dia apa? Madalla. Isim ni ditakrifkan madalla ala dhat. Isim ialah madalla ala dhat, barang yang menunjuk ia atas zat. Madalla, barang yang menunjuk ia barang atas zat. Madalla ala dhat. Sebab tu dia panggil kalam ismi, atau perkata, atau kalam nafsi, atau dipanggil mabda', tempat timbul daripada untuk berkata-kata dan terhasilnya perkataan. Okey, terhasilnya perkataan. Cuma mabda' Allah Ta'ala, sifat kalam itu qadim. Kita mabda' kita sifat kalam juga, tapi baharu. Lagi pula kita ni ditempatkan di alat, iaitu di tekak kita ni. Contohnya Allah Ta'ala bukan di mana-mana sifat kalamnya. Sifat kalam sabit dan qaim bidzatillahi subhanahu wa ta'ala. Dalam tahdzibul kalam, dalam tahdzibul kalam sebut apa? Kalam qadim tu apa dia? Kalam yang qadim. Bila sebut itlaq kalam yang qadim ialah mabda'ut takallum lal al-athar allati hiya al-huruf wal aswat. Dalam tahdzibul kalam, bila sebut kalam qadim, dituju kepada mabda'ul kalam, mabda'ut takallum, tempat terbit cakap tu, iaitu sifat kalam lah. Terbit bercakap. Mabda'ut takallum lal atharu, bukannya athar, kesan-kesan hasil daripada bercakap tu. Allati, yang mana al-athar tu hiyal huruf wal aswat, yang merupakan huruf-huruf dan suara-suara. Bukan hak tu murad dia. Bahkan mabda'ut takallum, tengok dia panggil mabda'. Tu kalam nafsi, tu kalam ismi. Itulah yang diterjemahkan perkata, bukannya berkata-kata. Berkata-kata hiyal athar, al-athar alladhi, ataupun hiyal athar allati hiyal huruf wal aswat. Allati lah, bukan alladhi. Allati hiyal huruf wal aswat, yang ialah al-athar tadi tu merupakan huruf-huruf dan suara-suara. Hak tu baru kata-kata. Okey.
dalam syarah Al-Maqasid, dalam syarah Al-Maqasid ni tidak tinggi ni, Syarhul Maqasid kata bila Nabi Musa alaihi salam dengar kalam Allah Subhanahu wa taala, dengan makna Allah taala telah Nabi Musa itu telah mendengar suara-suara dan huruf-huruf yang telah dijadikan Allah taala daripada mabda' yang qadim. Daripada mabda' yang qadim. Kan? Nabi Musa alaihi salam mendengar kalam Allah taala yang terjadi hasil daripada mabda' yang qadim. Bukan cipta tak. Nabi Musa dengar kalam Allah, dengar suara dan huruf itu, yang mana suara dan huruf itu terjadi daripada mabda' dia, mabda' kalam yang qadim. Mabda' juga dalam Syarhul Maqasid. Dalam Syarah Al-Maqasid. Kita tinggi je. Tu mabda' kalam ismi atau kalam nafsi. Tu yang pertama perkata. Yang kedua tubiknya pula kalam nafsani. Dalam kitab Arab tak ada pun kalam nafsani ni. Okey, kalam nafsani tak ada pun dalam kitab Arab. Dalam kitab Arab, okey, dalam kitab Arab apabila sebut kalamun nafsi, dia ihtimal dua. Sama ada kalam nafsi sungguh atau kalam nafsani. Dia i'tibar ataupun dia ihtimal dua. Sama ada kalam nafsi sungguh ataupun kalam nafsani. Okey? Okey, kalau itlaq kalam nafsi. Tapi kalau itlaq dalam kitab Arab kalam nafsi al-azali atau kalam nafsi al-qadim atau kalam nafsi al-haqiqi, itu kena kepada sifat perkata sahaja, kalam ismi itu. Jadi bila kita Arab sebut kalam nafsi sahaja, dia boleh pergi kepada kalam nafsi yang hakiki, yang qadim lagi ismi itu, ataupun boleh pergi kepada kalam nafsani. Memanglah kita Arab tak sebut kalam nafsani, tapi dia menuju kepada makna nafsani yang dinamakan oleh para ilmu. Tapi tak sebenarnya. Tu kalam nafsani ni dah disebut lama dah. Allah Ta'ala ada kalimatun nafsaniyah yang qadim. Kalimat nafsaniyah. Kalam nafsani ni dia tu tak ada, dia tu adami, tak ada, bukan wujudi macam sifat perkata. Tapi dia tu sabit sejak azali lagi. Sabit sejak azali. Sebab kalam nafsi dengan kalam nafsani dia lazim malzum. Adanya kalam nafsi mesti ada kalam nafsani sekali. Dia lazim malzum. Kalam nafsi dengan kalam nafsani Allah lazim malzum. Kalau nisbah kepada kita, kalam nafsi dengan hadithun nafsi lazim malzum. Okey? Hadithun nafsi, benda yang nak dicakap tu. Tu benda yang nak dicakap tu kalimatun nafsaniyah, kalimat ataupun kalam nafsani. Benda yang nak dicakap tu, benda yang nak dicakap tu adami, tak ada pun, cuma ada di sifat kata. Benda apa yang kita nak cakap? Benda apa huruf-huruf perkataan yang kita nak keluar untuk bercakap? Dia berlaziman dengan kalam nafsi dah. Tu, okey? Tu. Dan kalam nafsani itu, kalam nafsani yang kita kata tu, dia tidak berhuruf dan tidak bersuara sebab dia memang bukan wujudi. Yang wujudi sifat perkata saja, cuma sifat perkata al-kalam nafsi itu dia berlazim-laziman dengan kalam nafsani. Kalam nafsani bukannya benda yang ada, dan dia tidak berhuruf dan tidak bersuara. Cuma dia itu dipanggil sabit di sifat kalam Allah Ta'ala, lazim malzum. Itu hadithun nafsi. Bukannya hadithun nafsi itu ada. Bila kita kata hadithun nafsi itu ada di sifat kata kita, gemuklah sifat kata kita. Sebab dia ada. Padahal hadithun nafsi banyak di dunia ni, di kita ni,
Benda apa nak cakap ni berlungguk-lungguk berjuta-juta. Kalau hadis nafsi itu wujudi ada, gemuklah sifat kata tu. Bila gemuk sifat kata tu, gemuklah kita dengan sifat kata tu. Sebab dia benda ada, maknanya dia tak ada. Dia benda tak ada. Dia bukan benda tak ada, dia adami, dia bangsa tak ada. Dia tidak berhuruf dan tidak bersuara tapi sabit, sungguh. Okey. Dia bukan benda wujudi. Adapun sifat kalam wujudi. Letak dia nak tekak lidah kita. Lagu mana? Allah alam, tak nampak lah, terhijab. Dia panggil sistem suara. Sistem suara. Di sistem suara tu Allah Ta'ala letak sifat kata. Di sistem pendengaran Allah Ta'ala letak pendengar. Di sistem penglihatan Allah Ta'ala letak pelihat. Dalam Hasyiah Ad-Dusuqi ala syarah Ummil Barahi dia sebut apa? Ma yujril insan fil qalbi. Dia kata al-kalam tu ialah ma yujril insan fil qalbi. Dia kata kalam nafsi itu ialah ma yujril insan fil qalbi. Apa-apa yang dilintasi, yang melintas oleh manusia itu dalam hati. Apa maksud melintas tu? Itu dia sebut kalam nafsi. Tapi bukan dengan makna perkata situ. Bukan dengan makna kalam ismi. Tapi dengan makna kalam nafsani. Cuma dia tidak istilahkan dengan kalam nafsani. Tu. Dalam Hasyiah Ad-Dusuqi sebut ma yujril insan fil qalbi, apa yang dilalui, apa yang terlintas dalam manusia, pada manusia itu dalam hati dia, itu merujuk kepada kalam nafsani. Walaupun dia sebut kalamun nafsi ialah ma yujril insan fil qalbi. Kalam nafsi di situ merujuk kepada kalam nafsani. Sebab apa-apa yang terlintas dalam hati itu bukan wujudi pun. Itu bukan wujudi. Dia adami. Tapi dia sabit di sifat perkata kita. Okey. Kalau ibarat kita kata kalam Allah Ta'ala tak sama dengan kalam yang baharu. Kalau ibarat kita kata kalam Allah Ta'ala tak sama dengan kalam baharu. Dengan makna kalam Allah Ta'ala tak sama dengan kalam baharu tu dengan makna kalam di situ dengan makna perkataan atau berkata-kata. Okey? Perkataan dan berkata-kata. Kalam Allah tak sama dengan kalam baru dengan makna kalam dari sudut berkata-katanya Allah dan perkataan Allah tak sama macam makhluk. Sebab berkata-katanya kita guna lidah. Berkata-katanya kita bergeraknya mulut dan bibir. Gugak, keluarnya berkata-kata. Allah Ta'ala tidak dengan gerakan bibir, tidak dengan gerakan lidah. Bukan. Okey? Berkata-katanya Allah Ta'ala bukannya macam kita. Dari sudut bukannya Allah Ta'ala duk buka mulut, duk gerakkan lidah dia supaya keluar perkataan ataupun keluarnya hadas berkata-kata itu. Nampaknya hadas berkata-kata itu. Tak. Kalau kita gitu, tak ada orang cakap senyap itu tapi keluar berkata-kata perkataan. Keluar? Ada? Tak ada, tak keluar. Kalau dia tak gerak mulut tu, tak keluar perkataannya. Okey? Kalau gerak lidah dia, gerak bibir dia, dipanggil berkata-kata. Hasil berkata-kata, perkataan. Tu. Okey. Berkata-kata kita ni dengan lidah, dengan mulut dan keluar daripada makharijul huruf. Makhraj huruf. Adapun Allah Ta'ala bukan daripada keluarnya berkata-katanya Allah Ta'ala itu, perkataan Allah Ta'ala itu daripada makhraj. Bukan dengan mulut, bukan dengan lidah. Itu beza kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun sifat kata, Allah ada sifat kata. Sifat kata kita, Allah pun letak sifat kata di kita. Cuma sifat kata Allah qadim, kita ni baru. Kemudian ada sifat berkata-kata. Berkata-kata kita tak sama dengan Allah. Berkata-kata Allah tidak perlu pada makhraj huruf, mulut dan lidah. Kita perlu kepada makhraj huruf dan lidah. Perlu kepada makhraj huruf, mulut dan lidah. Betul lah. Okey.
Sebab tu ada kalam ismi, kalam masdari. Berkata-kata dia panggil kalam masdari. Ma hasala bil masdar, itu dia panggil perkataan. Hasil daripada berkata-kata jadi apa? Jadi perkataan. Berkata-kata dengan perkataan itu baharu, bukan qadim. Maka bukannya berkata-kata dengan perkataan itu dalam perbahasan sifat kalam. Sebab sifat kalam ialah qadim lagi zatiyun qaimun fi dzatillah. Adapun perkataan bukan qaimun bi dzatillah, lagi pula baharu. Berkata-kata bukan qaimun bi dzatillah, lagi pula baharu. Perkataan Allah mana? Perkataan Quran lah. Yang kita baca tiap-tiap hari tu. Kitab Zabur, Taurat dan sebagainya. Tu perkataan. Hasil perkataan sebab Allah berkata-kata. Allah berkata-kata dengan bahasa apa? Bahasa Arab boleh. Bahasa Ibrani boleh, sebab tu ada Zabur, bahasa lain. Syriani, bahasa Taurat, bahasa Arab, bahasa Quran. Okey? Sebab apa boleh berbeza bahasa tu? Sebab berkata-kata. Kalau perkata kita ni berhuruf dan bersuara, kalau perkata Allah berhuruf dan bersuara, makna Allah hanya boleh bercakap bahasa yang tertentu sahaja. Sebab berhuruf dan bersuara, perkata Allah berhuruf bersuara. Makna sudah ditetapkan sejak azali, Allah Ta'ala ataupun kita ni cakap benda yang tertentu sahaja. Boleh hari itu? Tak betul. Kita boleh cakap dalam macam-macam bahasa? Boleh. Dengan sifat perkata yang sama? Ya, sama. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, tak silap. Bidayatul Hidayah, jelas dia sebut. Dia kata apa? Dia kata Allah Ta'ala boleh bercakap bahasa Arab, boleh bercakap bahasa Syriani, Ibrani dan sebagainya. Ambil mafhum kitab ni. Bidayatul Hidayah Syarah Ummil Barahim, karangan Al-Imam ulama Aceh lah, antara kitab terawal Jawi. Okey. Boleh cakap Arab, boleh cakap. Boleh cakap Arab, boleh cakap Arab. Ibrani boleh. Macam-macam bahasa boleh. Tapi melalui satu perkata. Melalui satu perkata. Cuma dia tak terjemahlah perkata tu. Dia kata satu kalam. Kita boleh cakap dalam bahasa Melayu? Boleh. Boleh cakap bahasa Arab? Boleh. Bahasa Inggeris? Boleh. Boleh. Tu semua berkata-kata. Kita berkata-kata. Hasil berkata-kata, keluarnya perkataan bahasa Inggeris, keluarnya perkataan bahasa Arab, keluarnya perkataan bahasa Melayu dan sebagainya. Hasil daripada tu sebab apa? Sebab daripada mabda' yang kita ada. Daripada kalam nafsi yang kita ada yang satu. Cuma Allah Ta'ala qadim, kita ni baharu. Allah Ta'ala baqa' sifat kalamnya, kita binasa. Allah Ta'ala nya wahdaniyah, sifat perkataan dia, kita mungkin tidak. Tu. Okey? Jadi kita boleh cakap bahasa macam-macam? Boleh. Sebab kita ada sifat perkata yang satu. Mabda' kalam kita ada yang tidak berhuruf dan tidak bersuara juga. Mabda' kalam kita sama dari sudut tidak berhuruf dan tidak bersuara juga. Sifat perkata kita tidak berhuruf dan tidak bersuara. Ni dari sudut ni sama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tengok dalam Hasyiah Asy-Syarqawi ala Hudhudi. Kalam kita sama dengan kalam Allah. Bila ibarat kalam kita sama dengan kalam Allah dengan makna perkata kita tak berhuruf, tak bersuara, perkata Allah juga tak berhuruf, tak bersuara. Tengoklah kita. Dah apa bezanya? Allah qadim, kita baharu. Itu dari sudut berkata. Dari sudut berkata-kata, keluar daripada makharijul huruf. Kita ni ada lidah, keluar kok mulut. Allah dah. Panjang juga nak bahas ni. Panjang juga nak bahas. Tapi itulah, kita sekodo-kodo je lah. Tak boleh baca semua. Tak boleh bagi semua. Kita baca dulu. Ambil Tobik Bakurah ni. Ambil Tobik Bakurah ni. Okey. Jadi bila ibarat kita sebut lam yazal mutakalliman. Okey, macam dalam Faridah contohnya. Lam yazal mutakalliman. Dalam Hasyiah ataupun Syarah Kubra, Hasyiah kepada Syarah Kubra, Syarah Kubra Imam Sanusi dia kata lam yazal mutakalliman bukan dengan makna Allah Ta'ala sentiasa berkata-kata sejak qadim azali. Berkata-kata. Dah berkata-kata. Berkata-kata dengan siapa?
Jadi lam yazal mutakalliman. Allah Ta'ala sentiasa berkata-kata. Lam yazal mutasifan bisifatil kalam. Iaitu selama-lamanya sentiasa Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kalam perkata itu. Tidak fana. Lam yazal mutakalliman lam yazal mutasifan bisifatil kalam. Bukannya lam yazal mutakalliman Allah sentiasa berkata-kata je. Okay. Itulah bila isim kalam ismi dalam kitab Arab, bila sebut kalam ismi boleh ihtimal dua, sama ada nafsi atau nafsani. Tengoklah apa yang dihurai. Kalau sebut dalam kitab kalam nafsi yang hakiki, kalam ismi, kalam nafsi yang qadim, maka itu merujuk kepada kalam nafsi yang azali, itu merujuk kepada sifat kata. Tu yang dalam perbahasan sifat ma'rif. Payah juga tu. Ada lagi nak terang tapi tak apa lah. Perangat tu dulu. Jadi berkata-kata di sini dengan makna perkata. Dengan sifat kata Allah berkata-kata. Itu mabda' bagi berkata-kata. Okey, mabda'. Tempat terbit. Tu. Lagi satu, bila sebut berkata-kata, berkata-kata ni boleh hilang. Sedangkan sifat kalam kita kata qadim lagi baqa'. Berkata-kata baqa' tak baqa'. Kita berkata-kata, contohnya kita berkata-kata. Kalau kita kata, tak payah kata kita lah, Allah Ta'ala senang. Kalau Allah Ta'ala berkata-katanya baqa', maknanya apa yang Allah Ta'ala kata pada zaman Nabi, sekarang ni kita duk dengar lagi. Sekarang ni kita duk dengar lagi. Zaman Allah Ta'ala duk kata dia, Allah Ta'ala duk kata. Ataupun tak faham sebab itu Allah Ta'ala dia qadim, boleh jadi hijab, okey tak apa. Suara kita, berkata-katanya kita. Kita berkata kat seseorang, "Oi, aku nak makan nasi lah." Selepas kita sebut berkata-kata nasi lah tu, adakah kita ni suara tadi tu berulang-ulang? Cuba jawab. Aku nak makan nasi lah. Ada berulang tak? Aku nak makan nasi lah. Aku nak makan nasi lah. Aku nak makan nasi lah. Ataupun selepas nasi lah tu hilang dah. Senyap. Jawapannya senyap. Sebab apa senyap? Sebab berkata-kata kita ini satunya hadas. Iaitu perbuatan. Okey? Bila perbuatan, hadas pula nama dia, maknanya baharu. Bila baharu, dia boleh fana. Satu. Jadi bila fana dengan makna apabila contoh perkataan kita yang hasil daripada kita berkata-kata ni ada di angin. Ada di angin. Bila di angin, dia hilang. Dia hilang. Tak ada bila kita sebut saya nak makan nasi, dia pergi mengata angin bawa perkataan tadi tu, bawa sampai orang lain dia dengar. Aku nak makan nasi. Aku nak makan nasi. Aku nak makan nasi. Faham tu? Orang sana tak dengar pun suara kita. Kalau ada bising satu dunia ni, kita dengar apa? Dengar perkataan orang. Perkataan orang yang telah mati 20 tahun dulu pun dengar lagi. Dia pusing sempat. Berkata-kata perkataan kita hilang. Hasil kita berkata-kata kita selepas kita berkata tu hilang lah. Tak dengar lah. Tak dengar lah. Kalau perkataan yang bangsa bersuara, hasil daripada kita dah berkata-kata tu, suara tu hilang. Fana dah. Sebab tu suara kita, bila kita nak cakap dengan orang jauh, kita kena jerit. Sebab bila kita berkata-kata saja, dia bukan begini, tapi begini. Apa benda tu? Selalu orang nak buat dalam ilmu sains, kalau nak kata kita ni berjerit, dia akan buat macam mana? Dia akan buat macam ni. Dia akan lukis macam ni kan. Ni orang lidi, lepas tu dia akan buat macam ni. Dengan makna, suara tu membesar. Sebenarnya bukan membesar suara tu. Kalau membesar, lagi jauh lagi kau dengar. Dekat pun dah dengar, lagi jauh lagi kau dengar. Walaupun kita cakap slow. Dia bukan macam ni sebenarnya. Tapi dia bukan membesar, tapi mengecil. Dengan makna orang jauh, bila kita sebut, makin tak dengar. Lepas tu, hilang. Orang yang dekat, dengar lagi kuat. Yang jauh sikit, dengar juga, tapi tak kuat macam yang pertama. Jauh sikit, dengar juga, tapi tak kuat macam yang kedua.
Makin jauh, makin tak dengar. Akhir sekali yang hujung kali, tak dengar terus. Sebab suara kita akan hilang. Lagi jauh suara tu pergi, lagi slow suara. Lagi dekat suara tu dengan kita, lagi dekat seseorang tu dengan kita, suara kita lagi kuat jelas dengar. Lagi jauh, tak jelas. Akhir sekali, tak jelas terus, tak ada. Sebab berkata-kata kita hilang. Berkata-kata kita hilang. Begitu juga berkata-kata Allah hilang. Dia tidak qadim dan tidak baqa. Berkata-kata tidak bersifat qadim, tidak bersifat baqa. Mendengarnya Allah Ta'ala tidak bersifat qadim, tidak bersifat baqa. Melihatnya Allah Ta'ala tidak bersifat qadim, tidak bersifat baqa. Contoh apa dia mendengar? Contoh kita kata itu, mendengar yang Allah Ta'ala kita di sini. Adakah saat lagi pukul 8 kita dah habis majlis, Allah Ta'ala dengar lagi ke perkataan kita di sini ni? Tak. Makna hilang dah Allah Ta'ala mendengar perkataan kita di sini. Allah Ta'ala dengar perkataan kita di tempat lain pula pukul 8 lagi. Bukan di sini dah. Makna hilangnya Allah Ta'ala mendengar di sini. Barunya Allah Ta'ala mendengar di sini jam 7 tadi. Itu maksudnya. Adapun sifat pendengaran Allah, lama dah, sejak azali. Allah Ta'ala melihat. Pukul 7 dia mula melihat kita di sini. Pukul 8 habis. Maka pukul 8 kita pindah pergi makan contohnya. Allah Ta'ala tidak melihat dah kita di sini. Allah Ta'ala melihat di lain pula. Makna hilangnya Allah Ta'ala melihat di sini. Melihatnya Allah Ta'ala hilang di sini, pergi ke tempat lain. Melihatnya Allah Ta'ala baru lihat jam 7 tadi. Tadi tempat lain. Adapun sifat basar, sifat yang ismi, basar, pelihat itu ada sejak azali dah. Sampai bila-bila tak hilang-hilang. Itu nak faham ibarat mendengar, melihat, berkata-kata. Okey? Dia hadas. Bila kata ber ni dia perbuatan, sifatul fi'li. Sifatul fi'li ia menerima hadas baru. Bila suatu benda tu baru, dia terima fana, terima binasa. Sifat pendengar Allah qadim, maka dia tidak terima binasa. Dia juga tetap baqa. Qadim dengan baqa satu jodoh, baru dengan fana satu jodoh. Bila diterima baru saja mesti fana. Bila terima baqa bila terima qadim saja mesti baqa. Sebab itu dalam ulama sifat 20, selepas wujud dia akan bicara qidam, bukan baqa. Sebab bila sujud, bila kita sabit qidam mesti baqa. Bila sabit baru mesti fana. Dia tak bahas selepas wujud baqa dah, tak kena baru. Faham? Sebab tu hayat tak ada takluk. Mana ada menghidup tak ada. Sebab sifat hayat Allah, diri Allah Ta'ala, nak kata sifat hayat tu, diri Allah Ta'ala tu hidup. Kalau menghidup tu pi kudrat dah. Okey? Allah Ta'ala menghidupkan kita jam 7 pagi. Baru hidup dah, baru hidup. 7 pagi, maknanya 6.50 tak hidup lagi. Kita ni. Allah Ta'ala tidak membuat pekerjaan menghidup jam 6.50. Allah Ta'ala buat kerja menghidup jam 7 pagi. Selepas dia menghidupkan kita jam 7 pagi, ada lagi tak menghidup tu? Tak ada rate dah. Tak ada rate dah. Menghidup kita sebab kita dah hidup dah. Habis dah. Menghidup tu tak ada. Allah Ta'ala tidak menghidup dah. Itu sifat kudrat. Sifat berkehendak. Allah Ta'ala berkehendak. Berkehendak Allah Ta'ala pun baru kalau dari sudut masa imkan lah. Bukan dari sudut Allah Ta'ala berkehendak tanjizi qadim tu. Ni tanjizi hadis. Kalau tanjizi qadim Allah Ta'ala berkehendak memang azali dah. Okey, Allah Ta'ala berkehendak sejak azali. Memanglah. Ni berkehendak hak baru ni. Hak baru ni, masa baru ni. Berkehendak Allah Ta'ala masa baru ni. Sebab itu ada ulama khilaf antara nak jadi dalam sifat iradat tu tanjizi hadis ke tak mau. Ada yang kata tanjizi hadis, tapi tanjizi hadis selari dengan tanjizi qadim. Baik, bila kita sabit tanjizi hadis contohnya pada sifat kudrat, berkehendak. Sejak azali Allah Ta'ala nak berkehendak kita ni pukul 7 pagi di sini. Maknanya 6.50 Allah Ta'ala
pada masa imkan ni tak berkehendak kita di sini lagi, ada di tempat lain. Makna dia baru berkehendak. Baru pada masa imkan lah, jangan tertukar pada masa azali tu. Tu faham tu. Pukul 7 Allah Ta'ala berkehendak di sini sampai pukul 8. 1 minit sahaja berkehendaknya Allah di kita di sini dah hilang. Berkehendaknya Allah di sininya kita hilang. Pada jam 1 minit Allah Ta'ala sudah berkehendak kita ke tempat lain. Boleh faham ke tak tahu? Tu yang tu yang masdari, itulah yang fa'il hadah ni. Itulah amrun i'tibari. Ada orang marah. Kita samakan dengan Allah Ta'ala, bukan sama dengan Allah Ta'ala, kita nak faham. Macam menyapu. Menyapu, ada ke menyapu? Tak ada. Menyapu tu tak ada. Yang adanya tukang sapu, penyapu, yang disapu. Yang disapu sampah tu ada, kita boleh tunjuk. Menyapu boleh tunjuk, menyapu tak boleh. Dia hadath. Dia amrun i'tibari. Bila si tukang sapu pegang penyapu, dia sapu benda yang disapu, dia panggil penyapu. Tapi bila tukang penyapu ambil penyapu, pukul orang, dia tak panggil menyapu dah, dia panggil pukul. Sebab apa kita panggil pukul? Sebab apa tak panggil menyapu? Sebab kita faham perbuatan itu sedang memukul orang. Okey? Kalau dia ambil penyapu, dia ni tukang sapu. Dia ni tukang sapu. Dia pun baling. Kita tak panggil dia itu menyapu, dia itu sedang membaling penyapu. Kenapa kita tak panggil dia menyapu? Sebab kita faham perbuatan itu membaling. Faham tu? Tak gerak kita ni. Habis tu ulang balik lah. Video ni tak faham. Bukan senang nak contoh macam ni. Susah. Habis tu. Kemudian berkata-kata Tuhan tidak dengan bermulut. Ni dia seolah-olah cerita ni seolah-olah pergi kepada masdari dah. Memang Allah Ta'ala tidak berkata dengan mulut. Macam tadi kita kata, kita berkata dengan mulut. Tu. Ini sifatun fi'liyun. Kita nak sifatun zatiyun. Tidak dengan suara. Bukan dengan suara. Dengan mana? Tengok. Tidak dengan bermulut, tidak dengan suara. Tidak dengan bermulut, tidak dengan suara. Dia nak cerita sifat perkata tu. Dia nak cerita sifat perkata tu tidak bersuara, tidak berhuruf dan tidak bermulut. Tapi di sini ibaratnya macam campur habis. Macam campur habis. Tidak bermulut, kalam kau. Allah Ta'ala kalamnya tidak bermulut kau. Ya, dari sudut kalam masdari. Allah Ta'ala berkata-kata bukan dengan mulut. Tidak dengan suara. Dengan makna apa? Kalam nafsi Allah tidak bersuara. Kena dobit gitu. Tengoklah kitab Hidayatul Mutafakiri. Jelas. Walaupun dia bukan tarik pada air sekalipun. Kita akan nampak. Lepas hak ni kita akan nampak. Macam ni ibarat dia. Sebab dalam Hidayatul Mutafakiri tak silap. Hidayatul Mutafakiri tak silap. Tak silap lah ibarat dia. Dia kata macam mana tau? Ada bahagian yang sama dengan Allah Ta'ala, kita dengan makhluk, kalamnya. Dan ada part yang dia menafikan, kita sama dengan Allah dengan makhluk. Kalam apa di situ? Ada beza. Dia bukan sama. Okey. Atau sebagainya. Sebagaimana berkata-katanya makhluk. Berkata kita daripada makharijul huruf. Berkata kita daripada lidah. Berkata kita daripada mulut. Allah bukan gitu. Dari sudut bersuara, kita pun tak bersuara. Allah Ta'ala pun tidak bersuara. Itulah kita arah Hasyiah Asy-Syarqawi. Kalam nafsi kita sama dengan kalam nafsi Allah. Dari sudut tidak berhuruf, tidak bersuara. Tapi bila berkata-kata, berhuruf, bersuara, adakah sama? Tak sama. Berhuruf, bersuara kita, kod lain. Berhuruf, bersuara Allah, kod lain. Berkata-katanya itu. Siapa yang kata berhuruf dan bersuara sifat qadim yang azali itu, berhuruf dan bersuara, itu dipanggil puak hasyawiyah. Kita berkata-kata tu yang berhuruf bersuara, sifat perkata bukan berhuruf bersuara. Hasyawiyah kata sifat kalam yang qadim itu berhuruf bersuara. Tu sesat. Sebab tu orang tak faham, orang yang tak faham Baqarah ni, dia kata pada sama dengan hasyawiyah. Dia kata
Perkataan Allah Ta'ala tidak berhuruf, tidak bersuara. Perkata, bukan berkata-kata. Dia kata berkata-kata Allah berhuruf dan bersuara. Itu berkata-kata, bukan perkata. Hasyawiyah kata perkata Allah yang berhuruf bersuara. Pada ayat kata berkata-kata Allah berhuruf bersuara, bukan perkata. Habis tu panjang tu. Hakikatnya, hakikat kalam ialah kalam itu satu sifat yang tetap ada, sabitatun, yang qadimatun, lagi azali, azaliyatun, berdiri pada zat, yakni ada pada zat, qaimatun bizatillah ta'ala. Dengan kalam itu menunjukkan apa-apa yang diketahui oleh ilmu. Dia ta'aluk, kalam ni ialah ta'aluk dilalah dia panggil. Dilalah ni maknanya kita faham, hasil daripada Allah Ta'ala bercakap kita faham sebalik maksudnya. Aqimus salah. Dalalahnya apa? Menunjukkan apa? Menunjukkan wajib sembahyang atas itu. La taqrabuz zina. Dalalahnya apa? Menunjukkan haram kita berzina. Itu dalalah. Kita faham. Dalalah ni faham. Nak faham tu apa dia? Apa fahaman daripada hasil cakapan Allah Ta'ala tu? Haram berzina, wajib sembahyang, sunat itu, sunat ini, sebagainya lah. Jadi ta'aluk dilalah ataupun dalalah kalam, dia boleh bercakap apa? Dia boleh bercakap macam ilmu. Mana? Ilmu boleh Allah Ta'ala boleh tahu, inkisahnya Allah Ta'ala boleh tahu perkara yang wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal. Kalam pun boleh bercakap harus benda yang harus pada akal, benda yang mustahil pada akal, benda yang wajib pada akal. Semua Allah Ta'ala boleh cakap. Benda mustahil pun Allah Ta'ala boleh cakap. Tapi benda mustahil, kalau kita bagi contoh, sekali dia bagi contoh lah, tak apa. Yang wajib ilmu daripada yang wajib, yakni wajib pada akal, maka ia kalam itu menunjukkan atas yang wajib, yakni wajib pada akal. Mana? Seperti firman Tuhan. Bukan wajib syarak ni, wajib pada akal. Seperti firman Tuhan, Anallahu la ilaha illa ana, ayat Quran. Tidak, akulah Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku. Itu menunjukkan wajib pada akal. Wajib pada akal. Dari sudut sifat wahdaniyah. Wajib pada akal, wajib pada akal. Allah Ta'ala sedang bercakap perkara yang wajib pada akal. Artinya, arti firman Tuhan itu, tiada Tuhan melainkan aku. Dan daripada yang mustahil, Allah berkata yang wajib, yakni mustahil pada akal. Seperti firman Allah, Innallaha thalithu thalatha. Artinya, kata orang Nasrani, bahwasanya Allah Ta'ala yang ketiga daripada tiga. Itulah yang Nasrani itu, Trinity itu. Jangan bagi contoh mustahil. Lam yalid wa lam yulad. Allah Ta'ala tidak beranak lagi tidak diperanakkan. Hasyiah As-Suhaimi tegur. Al-Imam As-Suhaimi kata banyak orang bagi contoh bab mustahil. Lam yalid wa lam yulad. Itu bukan mustahil, hak tu wajib. Lam yalid wa lam yulad. Okey, yalid dengan yulad mustahil. Lam itu istihalah. Lam yalid istihalah al-mustahil. Istihalatul mustahil min jumlatil wajibat. Istihalah mustahil daripada puak-puak wajib pada akal. Tidak beranak, wajib tak? Wajib. Tidak diberanakkan, wajib tak? Wajib. Beranak mustahil. Diberanakkan, mustahil. Itu perkara mustahil. Bila sebut lam, itu istihalah. Tidak tu istihalah hukum. Yang wajib kita i'tikad. Yalid itu mustahil. Yulad itu mustahil. Lam yalid istihalah mustahil. Istihalah mustahil min jumlatil wajibat. Benda yang wajib pada akal. Jadi kalau nak bagi contoh lam yalid wa lam yulad boleh, tapi pergi kepada wajib pada akal. Okey. Lagi, dan daripada yang harus, yakni harus pada akal, seperti firman Tuhan, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Artinya, bermula Allah yang menjadikan kamu dan barang perbuatan kamu. Apa yang kita buat, Allah Ta'ala buat. Contoh dalam kitab, dalam tafsir sebut, wa ma ta'malun ni al-asnam. Iaitu berhala-berhala tu wujudi, lagi mawjud. Allah Ta'ala mencipta asnam itu hasil daripada melalui wasitah
usaha mereka sendiri nak bina asnam. Allah Ta'ala pun binalah asnam untuk mereka. Dengan izin Allah SWT, Allah Ta'ala beri kudrat kepada mereka, beri iradat kepada mereka, dan selari dengan kudrat iradat Allah SWT juga, jadilah asnam seperti mana mereka kehendak. Dan mereka kufur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? Habis itu, maka kalam Allah Ta'ala itu satu sifat jua. Satu sifat. Bila berkata-kata tu satu ke? Tak. Berkata-kata Allah bukan satu. Berkata-kata Allah banyak. Dalam Quran ada 6,000 lebih ayat. Macam mana nak kata satu sifat berkata-kata Allah Ta'ala? Tu kata berkata-kata, tak boleh terjemah berkata-kata. Kita akan faham berkata-kata dengan makna hadath. Sedangkan kita bahas sifat wahdaniyah dulu. Wahdaniyah pada sifat yang muttasil, iaitu Allah Ta'ala bukan ada dua sifat, bukan ada tiga sifat pada satu jenis sifat ma'ani. Dengan makna Allah Ta'ala tidak ada dua kalam, tiga kalam, empat kalam. Dengan makna perkata. Kata satu je. Berkata-kata banyak. Berkata-kata mana boleh satu. Sebab tu dalam ibarat ni, maka kalam Allah Ta'ala itu satu sifat jua. Satu ya. Tapi terjemahan berkata-kata. Berkata-kata banyak. Perkehendak satu ya. Berkehendak banyak. Berkuasa satu ya. Berkuasa banyak. Pengetahuan satu ya, ilmu. Mengetahui banyak. Perkata satu ya. Berkata-kata banyak. Sama satu ya. Mendengar banyak perkara yang dia dengar. Basar satu ya. Melihat banyak benda dilihat. Faham? Dia tu. Tiada berbilang. Berkata-kata berbilang sebab lebih daripada satu. Macam mana? Tetapi ia kalam tu berbagai-bagai. Macam-macam lah. Iaitu dari sudut ta'alluq dia. Muta'allaq dia macam-macam. Ada yang suruh, ada yang larang, ada yang cerita saja dan sebagainya. Apabila dipandang dari segala perkara yang dikatakan, iaitu segala perkara yang dikatakan itu, dari segi perkara yang dikatakan itu, jika ia kalam itu menunjuk kepada suruh, dinamakan amar. Dia panggil suruh. Seperti tuntutan mengerjakan puasa. Jika ia kalam menunjuk kepada tegahan atau larangan, dinamakan nahi. Tegahan. Seperti tegahan main judi. Okay, tegahan main judi. Okay. Tu nama je. Tu dia panggil muta'alaq dia. Dia panggil benda yang nama. Dari sudut nama, bila Allah Ta'ala cakap ni apa dia? Tegahan ke apa? Bila Allah Ta'ala cakap ni tegahan ke apa? Tu dari sudut hukum syarak lah. Dari sudut hukum syarak halal haram tu. Dari sudut tadi yang kita wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal, tu dari sudut akal. Allah Ta'ala boleh cakap gitu. Ni hukum syarak, hukum syar'i. Hukum syar'i, kita kata dah, hukum syar'i yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran tu semua tu, itu wajib aridi untuk Allah Ta'ala tunaikan. Contoh, Allah Ta'ala nak masukkan ke dalam syurga oleh orang-orang, kepada orang-orang yang buat ta'at. Orang yang buat ta'at, Allah Ta'ala sebut khalidina fiha. Maksudnya kekal selama-lamanya dalam neraka. Kekal, wajib Allah Ta'ala kekal mereka. Ya wajib aridi, bukan wajib pada akal. Harus pada akal Allah Ta'ala nak masukkan mereka ke dalam neraka. Tapi dari sudut syar'i wajib. Sebab Allah Ta'ala sebut dah. Okay. Dan jika menunjuk kepada berita, dinamakan khabar, yakni cerita, seperti riwayat Fir'aun memperbuat bagian-bagian. Jika menunjuk kepada janji baik, dinamakan wa'dun, janji. Seperti orang yang ta'at dapat balasan syurga. Itu harus pada akal, tapi wajib syar'i aridi. Allah Ta'ala tunaikan. Dan jika menunjukkan kepada ugutan, tu dinamakan wa'idun, janji balasan siksa. Tadi tu janji baik. Seperti orang yang menderhaka itu dibalas dengan azab. Itu baik tu. Itu baik. Baik apa? Itu jahat. Itu buruk. Tapi boleh tak Allah Ta'ala masuk dalam syurga? Boleh, harus pada akal. Harus pada akal. Tu. Jadi dari sudut wa'dun wa wa'idun, itu boleh pergi kepada harus pada akal, tapi wajib syar'i wa aridi Allah Ta'ala tunaikan.
Seperti mana Allah Ta'ala cakap. Tapi boleh tak Allah Ta'ala nak bercanggah? Boleh. Macam mana nak faham? Macam mana nak faham? Okey. Apa nama tu? Hasil daripada fahaman ni, Puak Maturidi kata, boleh tak? Asy'ariyah dan Maturidi bincang lah. Boleh tak Allah Ta'ala nak masukkan semua orang ke dalam syurga? Tak ada seorang pun neraka. Kita kata tak boleh sebab Allah Ta'ala dah janji dah ada orang masuk neraka, ada orang masuk syurga. Maka Maturidi jawab. Maturidi jawab, kata tak perlu semua orang masuk neraka, tak perlu banyak orang masuk neraka, dan tak perlu semua orang masuk syurga. Seorang yang masuk neraka pun jadi dah. Semua orang pakat masuk syurga belaka, seorang yang masuk neraka boleh, tak ada masalah. Sebab nak kata harusnya pada akal Allah Ta'ala nak masukkan semua orang dalam syurga, tapi disebabkan Allah Ta'ala dah janji dah di dunia dulu dengan Quran tu, dalam Quran tu sebut ada orang masuk syurga, ada orang masuk neraka, maka neraka tu seorang pun jadi dah. Untuk menunaikan janji Allah SWT yang kata ada orang masuk syurga, ada orang masuk neraka, seorang pun jadi dah. Seorang pun jadi dah. Pada tahap tu. Dia faham itu. Okey? Pada tahap tu. Mana tak ada masalah. Allah Ta'ala janji lah. Mukhalif janji ke? Allah Ta'ala bercakap dengan janji? Tak. Sebab ada orang masuk neraka. Iaitu seorang. Contohnya. Lain pun masuk syurga. Tak apa. Tak ada masalah. Okay? Habis. Yang ke-14, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Esok pula, bukan esok lah, esok tak ada. Esok Ustaz Engku. Hari, tengoklah hari Sabtu ke hari Ahad. Kalau tak ada, tengok hari Sabtu tu macam 7:30 tu tak ada live lagi. Tak ada lah tu. Tak ada tu hari Ahad lah. Kalau ada lah. InsyaAllah ta'ala. Nanti sifat maknawiyah pula. Kita akan bahas sifat maknawiyah yang mukhtalaf fih dengan mujma' alaih. Dan apa perbezaan maknawiyah yang diakui Mu'tazilah dan apa yang dinafikan Mu'tazilah, dan apa yang menjadi kekeliruan di kalangan ahli ilmuan terhadap tariq Pana'i dalam bab sifat maknawiyah ini. Teruskan menonton. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma wa rizqna fahma. Allahumma zidna ilma wa rizqna fahma. Allahumma zidna ilma wa rizqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.